Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala atas segala kejahatan diri kita. Dan kita mohon pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat peringatannya daripada Al-Quran untuk tazkirah harian kita. Insya-Allah taala kita akan lihat kepada suratul Qadar pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan lihat pendapat ulama, beberapa pendapat ulama tentang suratul Qadar ni, agar kita motivate kita, terutamanya pada saat ini, pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir ni, yang kita alhamdulillah dengan izin Allah, dengan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ni berada pada malam yang ke-10. Bermula malam ini kita akan berada pada malam yang 10 terakhir bulan Ramadan. Dan biasanya pada malam terakhir ni, 10 malam terakhir, dah sebahagian daripada kita dah fatigue lah, dah penat. Kalau yang kerjakan ibadat daripada awal sampai ke 20 malam tu, dia rasa bila masuk malam terakhir biasanya keletihan. Sebab itu untuk galakkan, untuk kuatkan kita, galakkan kita untuk beribadat pada 10 malam ini, kita sebenarnya digalakkan untuk iktikaf, untuk berada di dalam masjid untuk iktikaf 10 malam terakhir. Kalau di rumah nampak macam penat sikit untuk kita okeylah di rumah, tapi tak macam di masjid. Tak sama macam di masjid. Kalau 10 malam terakhir kita di masjid, lagi kita bersemangat lagi untuk beribadat kepada Allah. Maksudnya beribadat sepanjang malam lah, bukan beribadat dalam 1-2 jam saja pada malam tu, tapi sepanjang malam. Itu biasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 malam terakhir Rasulullah berada di dalam masjid. Namun sekarang ni waktu PKP ataupun circuit breaker, kita tak berpeluang lah untuk kita iktikaf di dalam masjid. Ala kulli hal, Lailatul Qadar tetap akan datang, sama ada kita berada di masjid ataupun berada di rumah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita bukan di mana sajalah kita berada, tapi dalam keadaan kita dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita lihat surah Al-Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulakan surah Al-Qadar ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia. Dan Allah di sini tak kalau kita lihat dalam bahasa Arab lah, Allah tak beritahu kepada kita siapa yang dimasukkan dengan dhamir. Allah guna dhamir aja. Kalau kita dah belajar anzalnahu, hu tu dhamir muttasil. Allah gunakan dhamir saja, iaitu kata ganti nama.
Namun Allah tak jelaskan isim yang zahir ataupun kata nama yang zahir, yang jelas, tak ada. Yang clear lah. Siapa yang Allah turunkan pada malam qadar ni, fi lailatul qadar, pada malam qadar ni, siapakah yang Allah turunkan? Di sini Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi ni adalah imam dalam mazhab Syafi'i. Dalam tafsir dia dibawa dia cakap ada dua pendapat di sini. Siapa yang Allah turunkan pada Lailatul Qadar? Dia kata ahaduhuma, salah satu daripada dia adalah yakni Jibril. Malaikat Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Kita cakap pada Lailatul Qadar ini dengan membawa wahyu. Kita tahu Al-Quran turun ini dibawa. Siapa yang bawa Al-Quran? Malaikat Jibril. Jadi kata salah satu pendapat, Allah turunkan malaikat Jibril dengan membawa wahyu Al-Quran pada Lailatul Qadar. Itu satu pendapat. Lagi satu asal ni, pendapat yang kedua yakni Al-Quran. Yakni Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada Lailatul Qadar ini Al-Quran. Ini dijelaskan pendapat turunnya Al-Quran pun kita sebagaimana kita bincang pada nuzul Al-Quran ini. Ni biasa kita kata turun Al-Quran itu, permulaan turun Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar ini 10 malam terakhir. Jadi macam mana, macam contradict di sini. Jadi ada dua pendapat di sini. Terbagi kepada dua pendapat. Satu pendapat Ibn Abbas. Ibn Abbas kata Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ni pada malam Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Mubarakatun, itu pada malam yang penuh kebaikan, jumlatan wahidah, secara sekaligus. Satu Quran turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz, turun ke sama dunia, turun ke langit dunia, iaitu di Baitul Izzah. Itu turun sekaligus. Al-Quran itu turun pada Lailatul Qadar. Kemudian diturun daripada langit dunia ni, diturun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman, secara berperingkat-peringkat atau sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Selama 23 tahun turun sedikit. Tapi yang dimasukkan dengan ayat Allah turunkan Al-Quran ini, iaitu turun yang semua sekali. Itu pendapat daripada Ibn Abbas. Itu pendapat pertama. Namun ada pendapat kedua. Ini pendapat Asy-Sya'bi. Sya'bi pula berkata Allah turunkan, permulaan turunnya Al-Quran ke dunia lah. Ke dunia ni pada Lailatul Qadar. Dia kata bukan 17 Ramadan dia kata, tapi pada Lailatul Qadar Allah mula first kali turunkan. Jadi ada dua pendapat di sini. Dan kemudian tapi biasanya yang biasa kita terima itu surah Al-Qadar ini menunjukkan tentang turunnya Al-Quran ni dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma adra kama Lailatul Qadar." Di sini tadi kita kata ada, saya ni kalau dah tengok kitab ni, kena ikut kitab, tak boleh tengok tak apa yang saya fikir ni, dia blank sikitlah, dah rujuk kepada kitab. Sebab itu kadang bukan tak sukalah, sebab itu tak biasa baca kitab. Kalau baca kitab aja kita akan ikut kitab punya flow. Tapi apa dalam fikiran saya, apa yang saya nak cakap tu, dia stuck. Jadi tuan-tuan
kena faham. Biasa saya kalau dalam kuliah saya ni tak pakai kitab. Saya hanya apa yang dalam fikiran saya yang saya dah baca lah. Yang saya dah baca ni saya akan sampaikan. Tapi kalau baca kitab dia macam jam sikit, kena tengok apa yang dikatakan oleh kitab. Jadi saya ingat tak biasa saya ambil pendekatan yang biasalah. Saya takkan baca kepada kitab. Saya terus sampaikan apa yang saya dah baca lah. Okey. Kemudian kerana kemuliaan Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adra kama Lailatul Qadar?" Dan apakah jalan kau dapat mengetahui tentang kebesaran kemuliaan Lailatul Qadar ini? Nama dia Lailatul Qadar. Lailah adalah malam. Lailah adalah malam. Qadar ni di sini ulama beza pendapat tentang qadar. Apakah yang dimasukkan dengan qadar ni? Qadar. Satu, qadar bermaksud kemuliaan. Kemuliaan ataupun keagungan. Syaraf. Macam kita cakap orang tu ada bahasa Melayu panggil kadar. Ada kadar lah. Barang ni ada kadar dia. Kadar dia ada dia punya nilai dia. Nilai dia tinggi, nilai dia yang tinggi. Jadi kadar ni maksudnya satu yang bernilai sangat, satu yang mulia sangatlah kalau kita panggil mulia sangat. Itu satu pendapat kadar. Lain satu pendapat kadar ni daripada perkataan takdir. Kita Melayu cakap qada dan qadar. Qada dan qadar. Qadar maksudnya takdir. Jadi pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala umumkan takdir untuk setahun. Untuk tahun berikutlah. Untuk tahun berikut Allah Subhanahu Wa Taala umumkan. Jadi Lailatul Qadar itu malam Allah Subhanahu Wa Taala umumkan takdir kepada para malaikat. Kerana malaikat ni akan menjalankan takdir ni, jadi Allah umumkan kepada malaikat tentang takdir apa yang akan terjadi pada tahun akan datang. Itu makna dia qadar juga. Kemudian lagi satu makna qadar adalah sempit. Sempit faman qudira rizquhu, siapa yang disempitkan rezeki dia. Jadi sempit. Kenapa dinamakan malam sempit? Kerana malaikat yang turun ramai sangat. Ramai sangat malaikat. Turun naik sehingga kan bumi ni sempit. Ada ulama cakap malaikat ni ramai sangat. Semua malaikat di langit itu turun. Kata Rasulullah SAW, tak ada 4 jari ni, renggang 4 jari ni, space 4 jari, melainkan ada malaikat. Ada malaikat di langit tu. Jadi kalau semua turun, memang sempit lah. Jadi dimalamkan malam yang sempit. Lagi satu qadar itulah. Malam ini qadar dia, nilai dia tinggi sangat. Sebab itu dinama Lailatul Qadar. Tapi yang paling popular atau masyhur sekali kita ketahui adalah Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Itu biasanya kita terjemahkan sebagai malam kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Ini nak menunjukkan bahawa kalau Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu malam Lailatul Qadar, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangkan tentang kemuliaan Lailatul Qadar ini. Firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada, bukan baik bukan sama lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apakah yang dimaksud Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam tu? Malam Al-Qadar ni, malam Al-Qadar ini, adakah malam itu yang lebih baik daripada 1000 bulan, ataupun beramal pada malam itu? Beramal pada malam itu lebih baik daripada beramal
selama 1000 bulan. Itu ulama khilaf juga, tapi At-Tabari dia memilih banyak. Imam Mawardi pun bawa banyak pendapat juga tentang tentang dia dekat 4 pendapat. Dia bukan itu nama dia, nama Lailatul Qadar. Dia bawa Lailatul Qadar itu 6 pendapat, sitatu aqawil, 6 pendapat yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ahaduha, salah satu pendapat dia, Lailatul Qadar khairum min umri alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada umur 1000 bulan. Itu pendapat pertama. Yang pendapat kedua dia cakap beramal pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan pada malam yang selain daripada Lailatul Qadar. Lebih baik 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan pada malam selain daripada Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Ketiga, Lailatul Qadar ini lebih baik. Ini Lailatul Qadar itu bukan beramal. Lailatul Qadar malam itu lebih baik daripada malam yang tak ada Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita ambil 1000 bulan yang tak ada Lailatul Qadar, dengan satu Lailatul Qadar aja lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pendapat kelima ni jarang kita dengar. Dia cakap kerajaan Nabi Sulaiman 500 tahun. 500 tahun. 500 bulan. 500 bulan. Kerajaan Zulkarnain 500 bulan. Jadi combine jadi 1000 bulan. Berarti siapa yang beramal pada malam itu lebih baik daripada zaman mereka memerintah. Ini kita tak pernah dengar pendapat ni. 500 bulan, 500 bulan jadi 1000 bulan. Yang terakhir sekali itu yang kelima, keenam dia tak cakap pula. Itulah tuan-tuan pendapat ulama. Tapi yang kita biasanya yang kita ketahui atau kita pelajari beramal, dan ini kebanyakan ulama beramal pada malam, kerana terdapat riwayat di mana ada seorang daripada Bani Israel ni dia beramal, dia berjihad, berpuasa, solat, beramal lah seorang daripada Bani Israel selama 1000 bulan. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berita ini daripada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedihlah. Dia kata dia minta kepada Allah supaya umat dia dapat menyaingi, menandingi amalan umat yang terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apa saja umat dulu buat, dia macam competition tau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak umat dia dapat apa saja umat dahulu dapat, dia nak umat dia dapat juga. Itu Rasulullah punya kita cakap kuatnya Rasulullah, sayang dia kepada umat dia. Dia tak nak benefit umat lain yang dapat, umat ini tak dapat. Kalau orang ni beribadat selama 1000 bulan, bagaimana umat dia pula? Umat dia rata-rata hidup 60-70 tahun. Mula beribadat pun bukan daripada 1 tahun. Mula beribadat mungkin balik apa, mula beribadat. Jadi macam mana nak match dengan yang tadi tu 1000 bulan, 83 tahun lah kita cakap, 83 tahun. Jadi umat macam mana pun umat dia tak dapat capai. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, inilah hadiah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama cakap Lailatul Qadar hanya terjadi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kemuliaan, satu anugerah Allah Subhanahu, special lah untuk umat. Dan kalau setiap tahun umat dia dapat Lailatul Qadar tu, setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, berarti
dia dah beat lah umat yang ada 1000 hidup macam umat Nabi Nuh umur hidup 1000 tahun. Ini bukan 1000 bulan 1000 tahun. Kalau umur hidup 1000 tahun pun dapat beat juga. Kalau umat dia dapat setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Jadi ini satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beramal pada malam itu lebih baik daripada beramal pada selain daripada malam itu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beritahu kepada kita bila masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata telah datang kepada kamu Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, bulan yang penuh diberkati. Kemudian Rasulullah kata Allah wajibkan kamu beribadah, Allah telah wajibkan kamu berpuasa pada bulan itu, dan pintu langit dibuka dan pintu neraka ditutup. Kemudian Rasulullah cakap fihi lailah, di dalamnya ada satu malam. Jadi daripada 30 malam tu Rasulullah mention satu je. Di dalamnya ini di dalamnya ada satu malam. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa diharamkan daripada malam itu, dan siapa yang diharamkan, dihalangnya itu dia tidak beramal pada malam itu, maka dia seolah-olah diharamkan daripada segala kebaikan. Tak ada kebaikan pun dia dapat dalam bulan Ramadan itu. Kalau malam tu dia tak dapat. Jadi yang siang dia berpuasa, itu semua wajib lah, orang kena puasa. Tapi malam dia tak wajib. Malam dia beribadat di waktu malam tu kita kata sunat. Tapi kalau tak dapat pada malam itu, seorang itu tak dapat, dia tidak beramal lah. Dia tidak beramal pada malam itu, rugilah dia. Seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada kebaikan lah. Jadi satu bulan itu, satu malam aja yang menentukan kita ni dapat kebaikan atau tidak. Man hurimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diharamkan daripada malam itu, siapa yang tak dapat malam itu, berarti satu bulan itu dia tak dapat apa-apa kebaikan pun daripada malam itu. Pasal hatta rugi betul dia. Rugi betul dia pada bulan Ramadan. Dan ini kita sedihlah. Malam-malam yang 10 malam terakhir ni lah yang banyak kita disibukkan dengan benda-benda yang lain, sehingga kan kalau bazar, tak tahulah sekarang bazar buka ke tidak, kalau bazar ada, disibukkan dengan shopping di bazar pada malam-malam ni, atau siang hari atau siang hari ada yang pada siang hari sibuk buat kerja berat, sehingga kan malam dah letih. Padahal dia boleh aja rehat. Dia tak rehat, cat rumah lah, buat itu buat ini, sehingga kan pada malam dia keletihan, tak dapat beribadat. Biasa kalau tak rehat siang hari, macam mana nak beribadat, tuan-tuan? Jadi malam, apa nak buat pada malam itu? Beribadat. Dan biasa ini pengalaman saya lah, melihat orang beribadat, terutama di Masjidil Haram. Alhamdulillah saya dapat sekali lah dapat iktikaf di dalam Masjidil Haram dan melihat ibadat mereka. Dia beribadat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ikutlah cara mereka beribadat 10 malam tu. 10 malam itu bukan satu malam aja. 10 malam mereka akan beribadat. Dia mula dengan solat Isyak, lepas tu solat tarawih. Tarawih habis pukul 11. Tarawih habis pukul 11. 11 rehat. Kita tengoklah kawan-kawan kita sebelah ni, dia akan baca Quran, dia ada yang baca Quran, ada yang solat, ada yang duduk sekejap, dan pukul 11 tu, 11 sampai pukul 1. Pukul 1 imam dah Bilal dah seru solat qiyam pula. Tadi tarawih, lepas tu qiyam pukul 1 habis dalam 2 lebih solatlah qiyam 10 rakaat.
Mereka akan solat sampai nak dekat pukul 3. Pukul 3 tengok dia beribadat lagi, dah habis qiyam, mereka baca Quran, beribadat sampailah sahur. Sahur dalam 3.30 gitulah. 3.30 pukul 4. 3.30 pukul 4. Sampai sahur, makan sahur. Jadi begitulah. Malam tu tak tidur. Malam tu tak tidur. Kita kalau nak ikut macam gitulah. Kalau kita di rumah lah, di rumah habis tarawih. Habis tarawih tak tahulah, kalau saya habis tarawih dalam pukul 10. 10 habis tarawih. Habis tarawih kita baca Quran. Kita baca Quran, kita berzikir, kita buat apa saja ibadat lah, beribadat, kita beramal sampai sampai kepada tahajud. Tahajud pukul 1, pukul 2. Pukul 1, pukul 2 kita start dengan tahajud kita. Biasa pukul 2 lah kalau sempat sini. Pukul 2 kalau kita nak tidur sekejap lah. Dalam pukul 11 ke apa, 11 kita tidur. 11 kita tidur, pukul 2 kita dah bangun. 2 jam aja tidur. 2 jam tidur, lepas tu kita dah bangun pukul 2 dan kita akan tahajud sampai sahur. Sampai sahur, kita akan solat tahajud, baca Quran apa saja sampai sahur, dan lepas sahur dah settle. Jadi dalam 2 jam aja tidur. Itu kalau kita nak tidur lah. Tidur dalam 2 jam. 2 jam tidur malam. Kalau siang hari tak tidur, boleh tak tuan-tuan? Kalau malam tidur 2 jam saja. Ini tidur tau. Kalau mereka tu malam 27 langsung tak tidur. Malam 27 langsung tak tidur. Jadi untuk 2 jam ni kalau siang tak berehat, mabuk kita. Tapi siang nak buat benda-benda yang apa sajalah, last 10 days ni macam-macam lah. Nak buat tak tidur. Tak tidur siang hari, nak pergi pasar Gelang lah, nak pergi itu, nak pergi ini, nak siap tak tidur. Malam hari nak survive 2 jam tidur aja. Kalau sahur dah bangun tu dah bagus. Jangan jaga tahajud. Pelajak terus kita. Jadi itulah, kita tak berehat di waktu siang dia. Di waktu siang. Sebab itu biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan iktikaf di masjid. Mereka akan tidur habis-habis lah. Siang hari dia gantilah tidur. Dia tak pergi kerja ke? Dan iktikaf nak kerja macam mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah ambil iktikaf. Iktikaf dah tak kerja lah. Siang hari tu tidur lah. Siang hari. Tu kita tidur. Awak tak dapat lah. Dia punya dapat jugalah, awak dapat sikit lah. Tak dapat macam tu. Sebab itu kita punya annual leave semua sepatutnya bring forward kepada last 10 days, last 10 nights tu. Itu patut kita ambil cuti macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sibuk ke apa? Dia pemimpin negara lagi. Dia macam presiden lagi dengan segala-gala kesibukan. Tapi last 10 days pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ambil leave. Akan ambil cuti untuk berada di masjid, tak keluar. Itu kalau nak dapat maksimum ibadat pada malam tu. Tapi kata ulama, malam tu kalau seorang tu dah dapat solat isyak berjemaah dengan solat subuh berjemaah, dah okeylah. Dapatlah sikit dapat Lailatul Qadar. Tak samalah dengan orang yang sepanjang malam beribadat tu, macam mereka di haram, di Masjidil Haram dululah. Kalau beribadat sepanjang malam dengan awak yang beribadat hanya 1 jam aja, tak samalah dia punya ganjaran. Awak punya 1000 bulan itu banyak kepada tidur. Diorang punya 1000 bulan itu banyak kepada amal ibadat. Dapat juga kata Allah yarham Ismail Kamus, orang yang tidur pada macam mana ustaz, orang yang tidur pada malam Lailatul Qadar, dia kan dapat juga, dia dapat pahala 1000 tahun 1000 bulan tidur punya dekat. Allah. Jadi itu yang dimaksudkan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, itu beribadat pada malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara tadi kemuliaan malam Lailatul Qadar ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat, turunkan Al-Quran pada malam itu. Malam itu kedua, malam itu aja lebih baik daripada 1000 bulan. Kedua. Ketiga pula kemuliaan malam itu, tanazzalul malaikatu waruhu fiha.
turun semua malaikat yang ada di langit itu, dan terutamanya turun malaikat Jibril, ketua malaikat. Jadi malaikat Jibril ni dia kita terlajak sikitlah, kita overtime sikitlah pada pagi ni. Malaikat Jibril, kerja dia, tugas malaikat Jibril turun ke bumi ni untuk membawa wahyu aja. Bawa wahyu. Jadi bila wahyu rasul terakhir selesai je, tugas dia pun dah selesai. Dia dah tak turun lagi. Dia tak turun lagi. Dia bukan suka-suka turun. Dia turun hanya dengan wahyu. Tapi especially pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala perintah dia turun. Dia turun setahun sekali aja. Kalau ikut ayat ni lah. Dia turun setahun sekali aja. Itu pada Lailatul Qadar ini dia turun dengan perintah Tuhan dia. Dia ketua malaikat. Sebab itu ulama cakap malulah kita. Ulama cakap pada malam malaikat Jibril turun, kita tidur. Pada malam malaikat Jibril turun itu, kita tidur, malulah kita. Sebab itu bila malaikat Jibril turun aja dengan malaikat, sepatutnya malam itu tak boleh tidur. Kerana di antara ulama dia cakap malaikat Jibril akan memberi salam kepada siapa? Bukan kepada semua orang Islam, kepada yang beribadat saja. Kepada orang yang beribadat, malaikat Jibril akan memberi salam. Kita tak nak salam daripada malaikat ke? Daripada terutamanya malaikat Jibril punya salam. Kita nak bila orang makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi salam kepada kita. Kita pula duk tidur pula. Jadi malulah kita, kata ulama. Turun malaikat, semua malaikat dengan malaikat Jibril fiha pada malam itu biizni rabbihim, dengan perintah Tuhan mereka, min kulli amr. Min kulli amr ini bermaksud dengan membawa setiap urusan atau setiap perkara yang ditakdirkan berlaku pada tahun berikut, pada tahun akan datang. Itu. Jadi bukan takdir tu dah ditulis di Lauh Mahfuz, tapi di sini adalah iklan. Allah Subhanahu Wa Taala akan umumkan takdir kepada para malaikat, kerana para malaikat akan menjalankan tugas-tugas. Siapa yang akan mati pada tahun akan datang ni, lepas ni siapa yang akan dilahirkan, ajal seorang, dan kita kata rezeki seorang itu, segala-galanya, siapa yang pergi haji, siapa yang tak pergi haji, siapa pergi umrah, siapa ini, siapa yang akan dapat anak, siapa yang semuanya akan ditakdir malam ni. Jadi kata ulama, pada malam diumumkan takdir, itu malam kita kuat berdoa tu. Itu malam kita berdoa, doa bila malam diumumkan takdir tu, mudah-mudahan kita mendapat takdir yang baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kita tidur pada malam itu, malam pengumuman. Ada cakap PM akan umumkan insentif untuk kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan ini dia tak tengok pula program tu. Kita kata tak kena betul dia ni. Ini insentif besar, tak tahu apa yang dia dapat. Jadi akan diumumkan, dia pula tak nak tengok pengumuman itu. Jadi tak kena. Jadi kita pada malam itulah kita kuatkan doa kita, insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam diumumkan takdir. Takdir siapa? Takdir kita lah. Takdir siapa lagi? Bukan takdir malaikat, takdir kita. Takdir kita ni. Kemudian salamun hiya. Salamun hiya, kalau kita belajar bahasa Arab, salamun itu adalah khabar. Hiya tu adalah mubtada. Jadi khabar dia didepankan daripada khabar dia dimuqaddamkan, didahulukan daripada mubtada dia. Biasa mubtada depan. Biasa kalau ayat biasa, hiya salamun, hiya dia adalah sejahtera. Tapi dia cakap sejahteralah dia. Macam gitu. Sejahteralah dia. Dia ni siapa tuan-tuan? Hiya. Hiya ni mu'annas. Siapa dah belajar bahasa Arab, mu'annas. Dia refer kepada Lailah. Lailatun. Lailah itu adalah mu'annas. Jadi malam. Dia refer kepada malam. Sejahteralah malam.
Sejahteralah hiya, dia itu, sejahtera dia itu malam tu. Sejahteralah malam itu. Jadi sejahtera dia kita selamat daripada gangguan syaitan, terutama kerana Al-Quran turun ni. Al-Quran turun, bila Al-Quran turun saja, maka malaikat akan protect, akan lindungi Al-Quran ini daripada setan-setan yang nak dengar atau nak curi daripada berita daripada Al-Quran ni. Sama juga malam itu setan semua dihalang untuk buat kerosakan dan daripada kejahatan, daripada segalalah. Walhasil malam itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan, ataupun kata ulama tafsiran dia, orang yang beribadat pada malam itu akan mendapat salam daripada para malaikat dan Jibril, akan mendapat salam. Itu dimasukkan salamun hiya. Hatta matla'il fajar, dia pendek saja sehingga terbit fajar. Terbit fajar je dah habis. Lailatul Qadar itu dah habis. Jadi dia cepat aja tuan-tuan. Lailatul Qadar ini, kalau kita tidur ni lagi cepat lagi. Kalau kita beribadat ni bolehlah rasalah dia punya lama. Kalau tidur malam tu lepas tarawih je tidur, bangun aja dah pukul 5. Cepat tak? Memang cepat lah. Sekejap aja dah azan, dah habis. Nak beribadat, nak beribadat pun tinggal beribadat sahur ajalah kita dapat. Ibadat apa awak buat pada malam Lailatul Qadar? Saya beribadat sahur aja. Jadi itu. Jadi masing-masing kena buat planning lah apa yang dia nak buat. Tidur dia, terutama tidur dia lah. Kalau kita tak plan berapa jam kita tidur, berapa jam kita kita datang pada malam tu, last tak tahu apa nak buat, blur, tidurlah, mata pun dah siang. Kalau apalagi siang hari tak tidur pula, siang hari tak ada qailullah pula, tak dapat tidur pula, malam lepas isyak aja atau lepas tarawih je, mata dah tak boleh buka. Waktu itu bila tidur saja, tak tahulah pukul berapa, dapat ujung-ujung lah, dapat jugalah kita cakap, dapat juga, tapi rugilah, rugi lah, dapat sedikit. Kita semua nak banyak kan, apa-apa semua nak banyak. Takkan Lailatul Qadar aku sikit jadilah dapat solat subuh, kata ustaz, solat isyak dan solat subuh berjemaah aja dah dapat Lailatul Qadar, cukuplah. Pasal akhirat ini, itu menunjukkan lemahnya iman kita. Kalau kita tak kuat, tak bersemangat pada malam-malam ini untuk beribadat, that shows apa? That shows iman kita lemah. Orang kalau biasanya lah kita lihat Rasulullah SAW sendiri tengok tak tidur malam hari, dan kita tengok para sahabat dan orang-orang soleh, kita tengok pada malam itu mereka betul-betul punya beribadat. Itu menunjukkan keimanan mereka, naknya. Kita lah cakap kalau di Singapura dulu nak beli kondo ke apa, nak book aja, bukan beli, nak book ke apa, sanggup dia satu malam dia ada NDP nak tiket masuk NDP apa, National Day punya parade. Sanggup satu malam kan, queue kan. Kita sanggup. Kenapa dia satu malam tak tidur, sanggup untuk dapat. Kalau perkara dunia, sanggup kita buat segala-gala. Untuk Lailatul Qadar, sikitlah apa yang dapat je, macam gitu pula. Jadi itu menunjukkan kita tak kuat, kita punya iman kita punya iman terhadap perkara yang ghaib. Ini Lailatul Qadar ni ghaib, kita tak nampaklah malaikat turun. Ini semua dalam perkara yang ghaib, kita tak nampak. Jadi iman kita tu, para sahabat ni, perkara yang ghaib macam seolah-olah malaikat Jibril turun, mereka nampak. Dia tak nampak. Para sahabat pun sama juga macam kita. Jangan ingat para sahabat nampak malaikat Jibril, semua malaikat turun macam pasir di pantai, kata ulama, macam pasir. Mereka ramainya mereka ni. Mereka pun tak nampak juga. Tapi bagi mereka, iman mereka kepada perkara yang ghaib itu macam seolah-olah malam itu mereka feel lah, mereka rasa dia punya kehebatan atau kemuliaan atau kadar yang tinggi malam itu berbanding dengan kita. Kemudian persoalan biasanya, bilakah Lailatul Qadar? Kita kata 10 malam terakhir. Jadi Imam Mawardi ni bawa banyak pendapat.
Banyak pendapat. Tapi semuanya berkisar kepada hari-hari yang ganjil. Dia cakap Imam Syafi'i cakap 21 dengan 23. Kalau ramai daripada ulama cakap 27. 27 malam yang ke-27. Jadi 21, 23, 27, tinggal lagi 2 malam ni. Senang nak cakap ni malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil ini kita tak boleh miss lah. Malam-malam ganjil untuk beribadat. Terutama pada malam ni lah, malam 21, kemudian malam 23, 25, 27 dan juga 29. Tak boleh miss malam-malam ganjil ini. Tapi Ibn Abbas kata dia adalah ramai ulama lah kata dia adalah malam 27 berdasarkan kepada surah Al-Qadar ni. Dia cakap surah Al-Qadar ada 30 perkataan. Ada 30 perkataan. Apakah perkataan yang 27? 27 perkataan apa? Kalau kita tengok, kita ambil yang terakhir sekali. Terakhir, Fajar 30, Matla'i 29, Hatta 28, Hiya. Hiya tu adalah 27. Jadi Hiya tadi kita cakap apa? Hiya malam tu. Hiya malam tu. Jadi itu pendapat Ibn Abbas. Lagi satu pendapat dia cakap Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dara. Jadi ada 9 perkataan. Berapa kali disebut perkataan Lailatul Qadar dalam surah ni? 9. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. 3 kali. 3 kali disebut dengan 9. 9 kali 3 berapa tuan-tuan? 27. Itu pendapat dia. Dia kata malam 27. Jadi kalau kita tak dapat malam witir lah, malam-malam witir, 27 jangan miss. 27 ni jangan miss kerana ramai jaga malam 27. Itu di antara yang cakap malam. Tapi umumnya kata dia berubah-ubah. Kebanyakan ulama cakap dia berubah-ubah dan kita tak tahu tahun ni malam ke berapa. Walhasil malam witir ini tak boleh miss. Dan nak lagi play safe, kita tak tahu sama ada kan ada negeri kan dia punya witir bukan kita punya witir, malam witir dia bukan kita punya witir. Jadi nak play safe, odd pun even dengan odd semua kita ambil lah. Even dengan jadi senang nak cakap 10 malam lah. 10 malam terakhir tu kita benar-benar beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita Lailatul Qadar. Dan kemudian pembahasan ulama juga adalah tanda-tanda dia. Tanda-tandanya adalah di siang hari itu ada matahari bersinar tapi dia tak panas. Dia tak panas, tanda-tanda dia. Bukan hujan. Ada yang cakap hujan juga. Pada ada yang cakap, tapi kebanyakan ulama kata hadis jugalah yang nampak matahari tapi matahari itu tak panas. Matahari itu. Jadi itu sedikit pembahasan tentang malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Moga-moga dia memberi kita motivasi tuan-tuan. Pada malam-malam terakhir ni motivasi supaya kita tinggalkan dunia sekejap lah. Pada malam-malam ni inilah sibuk dengan handphone, sibuk dengan komputer, sibuk dengan ni. Malam 10 malam terakhir ni tinggalkanlah handphone semua, simpankan handphone semua, malam dengan Quran tu kalau dapat kita banyakkan baca Quran, dapat kita banyak solat, berzikir, tinggalkan perkara-perkara dunia, tinggalkan 10 hari je, bukan selama-lama. Kalau kita syok sangat dengan dunia ni 10 days saja, 10 days. Biasa orang biasa pergi training 10 days, tak jumpa isteri 10 days, dia tak jumpa anak 10 days, dia tak buat perkara-perkara yang normal dia buat. Takkanlah kita tak boleh, takkan kita aku tak boleh, aku kena gini. Tak ada. Lepas tarawih je
Lepas tarawih je siap lah. Kita dah siap, kita ada spot kita lah. Kita ada spot kita sampai ke waktu subuh, sampai sahur. Sekejap aja kalau nak baring tak perlu. Kalau dah naik tilam yang empuk, tilam Dunlop ni semua, terlajak nanti. Tidur sekejap aja, tidur ayam aja lah. Dapat 1 jam ke apa, 1 jam tidur. Habis tu sambung nak tunjuk kita punya effort lah. Kita punya kegigihan, kita nak betul-betul mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, nak cari malam ini. Tunjuk sikit yang kita ni serius lah, yang kita kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikat dia punya kain dia dan dia tak tidur satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tidur, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 malam terakhir ni tak tidur. Kita nak cakap tak tidur. Mungkin pelik bagi kita tak tidur, tapi saya pernah lihat di masjid tu, saya tak boleh, saya kena tidur juga. Tak pernah lah saya tak tidur. Saya tengok orang sebelah saya ni, dia tak tidur. Dia dalam pukul 11, lepas solat tarawih gitu, dalam pukul 11, dia dah start sembahyang, tuan-tuan. Dia dah start solat. Saya pun baca Quran, tengok dia solat. Lepas tu, pukul 12 ni, pukul 12, pukul 1 ni, saya nak lelap sekejap. Saya lelap, saya bangun, dia masih lagi beribadat lagi. Sampai ke sampai ke sahur. Sampai solat qiyam, ada masjid tu ada solat qiyam, sampai solat qiyam. Jadi berarti dia tak tidur. Jadi kita pula pernah apa ni? Kita selalu malam-malam ni, ni ada cakap Ustaz doa apa? Kan Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa yang terbaik pada malam tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun. Afuwun ni dia beza dengan maghfirah. Maghfirah, afun dengan maghfirah. Afun ni biasa kita terjemah maaf. Allahumma ighfirli, ighfir, ataupun maghfirah ni kita terjemah dengan ampun. Maaf dengan ampun, apa beza maaf dengan ampun? Tak ada pun. Kata Norman Ali Khan lah dia cakap. Afu ni dia adalah erase tau. Dia padam. Allah padam. Kalau maghfirah, kita panggil macam kita doa Allahumma ighfirli kan. Maghfirah dia tutup. Jadi dosa-dosa kita dalam buku rekod kita, bila afu ni, bila Allah terima kita punya doa tu, Allah akan padamkan segala kesalahan kita, segala dosa kita dalam buku rekod kita. Kalau maghfirah tu Allah akan tutup. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar daripada banyak-banyak doa, tuan-tuan. Banyak-banyak permintaan Nabi ajar yang ini. Pasal kalau seorang itu dapat dipadamkan, dia punya dosanya dapat dipadamkan, itulah kebahagiaan yang terbesar sekali. Dia dapat hilang semua dosa-dosanya, dihapus. Bukan ditutup aja, terus erase, dipadamkan. Itu kita tanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita atau ramai fa'fu anna. Kita banyakkan baca dalam sujud kita, dalam itu doa tu aja. Kita dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Namun kalau kita nak berdoa yang lain, kita doa, tapi banyak kepada akhirat lah. Banyak doa kepada akhirat. Jangan fokus doa kepada dunia. Boleh jugalah 1-2 doa untuk dunia, tapi jangan banyak doa kita doa dunia. Ya Allah, murahkan rezeki aku, berilah aku ini, berilah aku. Semua dunia saja. Yang akhirat last saja. Jauhkanlah aku daripada api neraka. Tak ada. Kita doa banyak kepada akhirat. Lebihkan doa kepada akhirat daripada doa dunia. Dunia pun kita minta jugalah. Tapi jangan habis-habis dunia je. Semuanya dunia. Berilah aku kesihatan, berilah aku tu. Habis-habis doa untuk dunia. Dah dapat sihat, dah dapat rezeki, dah dapat apa. Lalu masuk neraka apa guna? Semua dapat. Dia nak kesihatan, dia nak rezeki, dia nak pasangan, belum kahwin lah. Kalau yang belum kahwin nak pasangan, dia nak ini, dia nak, semua dapat. Tapi dosa tak dihapus. Tak guna juga.
Jadi yang kalau dapat dosa dihapus tu, itulah itu yang sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah pada tahun ini, walaupun kita berada di rumah, namun Lailatul Qadar tetap Lailatul Qadar, dan Jibril tetap Jibril dan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat tetap akan turun. Jadi kita bersedialah untuk menyambut kedatangan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.